Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan mengenai tugasan ketiga daripada kursus ADUP 3053. Saya Muhammad Khairul Zakwan bin Zamahuri dan ahli kumpulan saya yang lain adalah Muhammad Aiman Syakir bin Jailani dan Muhammad Amiruddin bin Tawang. Pertama sekali, pada pembentangan kali ini saya akan menceritakan serba sedikit mengenai hasil kerja daripada subjek major kami, iaitu Pendidikan Islam. Dan subjek ini berkaitan dengan subjek major kami melalui hubungan NPDL ataupun Deep New Pedagogy Deep Learning. Subjek yang kami pilih adalah Pendidikan Islam, subjek major kami, dan di bawah tajuk Tilawah Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ni adalah salah satu daripada mukjizat Rasulullah kita, Rasulullah SAW, ataupun lebih dikenali dengan Nabi Muhammad bin Abdullah. Apa yang kita tahu sedikit mengenai Al-Quran ni? Pertama sekali, Al-Quran ini adalah mukjizat yang maknawi ataupun yang sampai ke hari ini kita boleh lihat. Dan Al-Quran ni mempunyai pelbagai keistimewaannya lah. Yang pertama sekali kita tengok apa keistimewaan Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa bahagian-bahagian. Macam kalau kita tengok di dalam buku apa-apa pun, satu buku tu akan mengandungi beberapa tajuk. Dan begitu juga Al-Quran ada mengandungi beberapa tajuk, daripada segi syariah, undang-undang Allah, sejarah, akhlak, berkaitan iman dan peringatan mengenai masa akan datang. Dan apa yang kami nak bahaskan pada hari ini adalah di bawah tajuk Tilawah Al-Quran dalam surah Al-Qari'ah. Apa yang kita tahu mengenai Al-Qari'ah ni? Al-Qari'ah ni adalah nama lain untuk hari kiamat. Kalau bahasa Arabnya ada Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, Al-Qiyamah dan Al-Zalzalah. Itu sedikit mengenai nama-nama hari kiamat di dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Melayu kita panggil hari kiamat lah. Ataupun kalau dalam Inggerisnya kita panggil The Judgment Day. Hari pembalasan. Senang cerita dia. Lepas tu kita pergi pula kepada apa pengetahuan yang murid-murid sedia ada ataupun sudah mengetahuinya. Maknanya bila guru kata nak cerita tentang hari kiamat, apa yang ada dalam murid, apa yang ada dalam hati ataupun fikiran murid-murid ni macam terbayang apa yang cikgu nak ajar kan. Macam kalau kita tahu, kita belajar, contoh kata kita belajar buat buah, lalu murid-murid pun terbayang ada buah apple, buah pisang, buah anggur, buah kurma. Itulah antara dia. Murid-murid, sebelum kita pergi kepada surah Al-Qari'ah, kita membaca surah At-Takatsur. Kita tengok pula apa itu At-Takatsur. At-Takatsur ni maksud dia bermegah-megah, ataupun kira dia senang cerita dia sombong. Kita tengok apabila manusia ni sombong, maka akan ada pembalasannya. Macam kita kan, bila kita buat baik dengan orang, apa yang Allah datangkan kepada kita, apa yang Allah bagi balik kepada kita, hasil daripada kita punya kerja baik ataupun good deeds. Orang Inggeris panggil. Jadi apabila kita hidup megah-megah ni, maka adanya pembalasan, iaitu Al-Qari'ah. Kita tengok pula apa objektif yang nak dicapai oleh guru pendidikan Islam melalui pengajaran daripada surah Al-Qari'ah ni. Pertama sekali, membaca surah Al-Qari'ah dengan betul. Yang kedua, membaca surah Al-Qari'ah dengan betul dan fasih. Dan yang ketiga, membaca surah Al-Qari'ah dengan fasih dan bertajwid. Kita tengok macam mana tingkatan-tingkatan dia. Itu maksudnya ada sedikit aplikasi mengenai teknik pengajaran
iaitu daripada mudah kepada susah. Okey, kita tengok mula-mula apa yang guru-guru menikah Islam nak capai. Yang pertama sekali, membaca surah Al-Qari'ah dengan betul. Maknanya murid-murid itu ada kelancaran bila membacanya. Bismillahirrahmanirrahim kata. Ada setengah murid macam sekat-sekat kita pernah tengok cerita ni kan, apa tentang bulan. Kita tengok macam mana budak perempuan tu baca surah Tabbat Syada tu, surah Al-Masad tu tersangkut-sangkut. Tabbat. Okey, kita tengok. Jadi apa guru nak mencapai, murid-murid ini mencapai membaca surah Al-Qari'ah dengan betul. Okey, keduanya membaca surah Al-Qari'ah dengan betul dan fasih. Apabila dah baca tu lancar, guru-guru nak fasih pula. Maksudnya cair di mulut ataupun cair di lidah. Maknanya macam kita bercakap bahasa Melayu ni, kita lancar je. Ada sekat-sekat tak? Tak ada kan? Contoh kalau kita kena pula speaking bahasa Inggeris, mesti macam kita okey. Itulah guru-guru yang nak capai. Yang pertama, baca dengan betul. Yang kedua, betul dan fasih. Okey, dan yang ketiga adalah membaca dengan betul, fasih dan bertajwid. Maksud dia, dah bila kita fasih tu, nak bertajwid pula. Tajwid ni apa? Tajwid ni kita menunaikan makhraj huruf, sifat-sifat huruf. Kita baca dengan betul lah. Okay, macam bahasa Melayu kan, bila kita tengok ayat ada koma, maknanya kita berhenti sekejap, kita jeda sekejap, lepas tu kita sambung balik. Tapi Al-Quran ni adalah ada dengung dia, ada panjang dia, ada kena baca jelasnya, sifat-sifat huruf lah. Dan kena bezakan antara huruf ha, kha, ha, ain, ghin. Itu contoh-contoh dia. Dan Allah SWT firman dalam Quran juga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kamu membaca Al-Quran itu dengan tartil. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Aplikasi kemahiran berfikir dalam pengajaran surah Al-Qari'ah kepada murid-murid. Pertama sekali adalah untuk menjana dan atau membuat gambaran mental kepada murid-murid. Okey, dalam surah Al-Qari'ah ni menceritakan sedikit mengenai peristiwa ataupun kejadian yang bakal berlaku pada hari kiamat. Okey, cuba kita tengok sikit ayat dia. Adalah ayat dia. Kita tengok gunung ganang itu dihamburkan umpama kapas, dan manusia-manusia ni berterbangan ibarat kupu-kupu yang berterbangan. Okey, cuba kita bayangkan. Cuba kita tengok kan, macam mana gambaran kedahsyatan hari kiamat ni. Seperti yang kita tahu, baru-baru ni ada peristiwa letupan di Lebanon, Beirut. Letupan bahan kimia yang menyebabkan sebuah letupan ibarat nuklear kan. Kita tengok radius besar letupan tu seluas 25 km. Itu baru letupan tu. Cuba bayang gunung ganang yang kita tengok pada hari ni kan. Gunung ganang ni Allah ibaratkan juga sebagai pasak-pasak bumi kan. Macam kita tengok kalau kita pergi pasar, bila orang tegakkan kemah, ada batang besi yang tercucuk di tanah. Itu adalah sebagai pasak. Jadi kita bayangkan pasak tu Allah hancurkan, dan ianya batu-batu yang berterbangan. Kita bayang gunung ganang yang hancur tu berterbangan ibarat kapas berterbangan lalu jatuh ke bumi. Kita tengok macam mana keadaan manusia. Kita bayangkan macam mana keadaan manusia pada ketika itu. Jadi secara tidak langsung murid-murid ni akan terbayanglah, akan berimajinasi. Macam kita tahu budak-budak ni suka imajinasi. Lalu sebagai guru kita kena dorongkanlah imajinasi mereka. Okay, lepas tu menghubungkan, menjelaskan, menghuraikan dan merumuskan. Dan apabila belajar ni kena ada rumusan dan huraikan. Apa yang guru-guru nak sampaikan, guru huraikan, lalu guru rumuskan melalui topik yang dipelajari pada hari itu. Contoh dia hari kiamat tadi ambil iktibar atau ambil pengajaran. Dan yang kedua adalah elemen merentas kurikulum. Okey, pada pembelajaran abad 21 ini wujudnya elemen merentas kurikulum seperti kewujudan teknologi maklumat dalam pendidikan Islam. Macam kita tengok macam logik kan, tapi pada hari ini pendidikan telah merealisasikannya.
elemen merentas kurikulum. Maksud dia, walaupun subjek pendidikan Islam wajib ada masuk, ada juga berpadu dengan TMK, dengan sains, dengan matematik. Dalam Al-Quran pun ada penceritaan macam begitu. Okay, kita pergi seterusnya, penyerapan ilmu-ilmu melalui surah Al-Qari'ah ni. Pertama sekali, matematik. Apa yang nak dikaitkan? Okey, kita tengok dalam Al-Quran ni ada ayat-ayat dia. Angka berapa perkataan, surah yang keberapa, bilangan ayat yang keberapa. Okey, seterusnya sains. Proses respirasi manusia. Apa yang nak dikaitkan? Maknanya apabila hari kiamat ni datang, semestinya manusia ni mati. Respirasi ni berkaitan dengan pernafasan. Okey, kita ada perbaruan. Sebenarnya ada perbaru. Seterusnya ada gabung jalin dengan subjek pendidikan Islam juga, tapi di bawah tajuk akhlak, adab ketika membaca Al-Quran. Itu pun salah satu juga elemen merentas kurikulum. Sebenarnya kita tengok penerapan nilai apa yang guru-guru nak terapkan dalam diri murid-murid ni. Pertama sekali, kita rajin membaca Al-Quran. Macam ada mutiara Islam berkata, apabila kita meninggalkan Al-Quran ni sehari, maka Al-Quran akan menjauh dengan kita ibarat 10 hari. Okey, seterusnya penerapan nilai bekerjasama menjana idea ataupun penjanaan idea bersama-sama melalui murid dan guru. Dan ada nilai hormat menghormati antara guru dan murid di situ. Okey, dan seterusnya adalah penilaian proses pengajaran dan pendidikan, iaitu lisan soal jawab antara guru dan murid-murid. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum, dan saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amiruddin bin Tawang, merupakan pembentang kedua, dan saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada bahan bantu mengajar yang kita gunakan dalam RPH ini. Okey, kita menggunakan 3 bahan bantu mengajar. Yang pertama adalah projektor LCD yang digunakan pada set induksi dan juga pada langkah yang pertama. Dan yang kedua, kita menggunakan kad ayat atau kad kalimah yang digunakan pada langkah yang kedua. Dan yang akhir sekali, kita menggunakan kotak pensel yang digunakan ketika aktiviti secara perkumpulan pada langkah yang ketiga. Okey, jadi kita menggunakan 3 bahan bantu mengajar, iaitu projektor LCD, kad ayat atau kad kalimah dan juga kotak pensel. Okey, jadi menurut Rabbir Kaur Jangkindar Singh pada tahun 2013 mentakrifkan bahan bantu mengajar sebagai kelengkapan atau peralatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan isi pelajaran ketika berlangsungnya proses pembelajaran dan pemudahcaraan di dalam bilik darjah. Okey, jadi mengapa bahan bantu mengajar ini diperlukan? Okey, jadi guru menggunakan bahan bantu mengajar untuk membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan ianya memainkan peranan penting sebagai pembantu guru untuk menyampaikan apa yang nak disampaikan, iaitu isi pengajaran pada suatu kelas lah. Okey, dan yang paling penting sekali, peranan bahan bantu mengajar ni adalah dapat mengurangkan kebosanan murid dalam kelas dan menarik minat mereka untuk terus rasa seronok belajar. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada mukadimah. Mukadimah dalam RPH ini telah diperuntukkan selama 3 minit, iaitu adalah bacaan doa. Okey, seorang murid diminta oleh guru untuk mengetuai bacaan doa, dan murid lain diminta untuk mengaminkan doa yang dibaca. Okey, jadi untuk penerapan nilai yang dapat diambil daripada mukadimah ini adalah, pertama, khusyuk. Yang kedua, adab berdoa, dan juga adalah nilai tawakal. Okey, itu adalah mukadimah untuk RPH ini. Dan seterusnya kita beralih pula kepada set induksi. Okey, set induksi yang diperuntukkan untuk RPH ini adalah selama 5 minit. Okey, dan pada set induksi ini, guru akan menayangkan video tadarus Al-Quran menerusi projektor LCD, dan setelah tayangan itu selesai, guru dan murid akan sama-sama bersoal jawab berkaitan surah yang dibacakan, iaitu surah Al-Qari'ah, daripada ayat 1 hingga ayat 11. Jadi
daripada set indeksi ni kita dapat kaitkan dengan model Azure, iaitu daripada segi pemilihan model Azure yang ketiga, iaitu huruf S tu, pemilihan dan penggunaan media dan bahan. Okey, jadi memilih kaedah media dan bahan yang betul ini merupakan salah satu ciri daripada model Azure. Okey, jadi guru ni perlu mengetahui tahap kemampuan murid dan objektif pembelajaran tu untuk menentukan proses pemilihan kaedah, proses pemilihan media, proses pemilihan bahan sebelum mengajar satu topik itu. Okey, yang pertama kita lihat daripada memilih kaedah yang sesuai. Okey, jadi dalam dalam set indaksi ni guru mengetengahkan soal jawab. Okey, soal jawab dalam kaedah PDP yang pertama ini. Okey, jadi soal jawab, guru dan murid akan bersoal jawab tentang surah Al-Qari'ah ini, sama ada untuk mengulang balik bacaan ataupun apa yang mereka dengar, apa yang mereka faham dan sebagainya. Okey, jadi kaedah soal jawab ni merupakan satu kaedah yang wajib digunakan oleh setiap guru dalam proses PDP, dan kaedah ini bukan sekadar untuk menguji kemampuan murid, tapi juga untuk memastikan murid itu faham apa yang mereka belajar. Okey, dan dalam pada masa yang sama, dengan kaedah soal jawab ni dia dapat mencungkil kemampuan murid. Okey, dapat mencungkil sejauh mana dia boleh mengolah isi pengajaran itu dengan sebaiknya. Okey, dan yang paling penting sekali, teknik menyoal ketika soal jawab oleh guru perlulah dengan cara yang betul. Soalan mesti jelas, ringkas, dan apabila seorang murid itu tak dapat jawab soalan dengan baik, guru tu tak boleh nak meremeh-remehkan murid tersebut, tapi perlu berikan semangat, berikan pujian kerana dia berani untuk menjawab. Okey, dan seterusnya kita lihat daripada strategi yang digunakan dalam set indaksi ini adalah berpusatkan murid. Okey, berpusatkan murid. Okey, kita tahu sekarang ni merupakan pembelajaran abad ke-21, iaitu PAK 21, yang sangat mementingkan penglibatan murid secara aktif di dalam kelas. Okey, jadi macam mana kita nak pastikan murid ni terlibat secara aktif dalam kelas adalah dengan cara memastikan komunikasi dan interaksi dua hala antara guru dan murid itu berjalan dengan efektif. Maknanya setiap kali ada soalan, pastikan murid itu rasa nak menjawab, rasa berebut nak menjawab. Maknanya soalan yang diberikan tu mesti menarik minat. Dan sebenarnya dia mempengaruhi faktor gaya penyampaian guru tu. Okey, dan ciri kepimpinan guru adalah bersifat demokratik. Sebab bila cikgu tu bersifat demokratik, dia tidak pentingkan diri, dia pentingkan juga pendapat murid-murid. Murid diberi peluang untuk berikan pendapat, untuk menjawab, untuk menyuarakan apa yang mereka rasa. Okey, dan strategi PDP yang mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid ni, biasanya dia menggunakan strategi pemusatan murid. Maknanya guru ni hanya menjadi pembimbing dan pemudah cara saja kepada murid. Okey, seterusnya kita sambung balik pada tadi, iaitu model Azure. Okey, media Azure. Okey, tadi kita bincang tentang media yang sesuai, kaedah yang sesuai. Okey, kaedah yang digunakan adalah kaedah soal jawab. Okey, seterusnya kita lihat pada pemilihan media. Media yang digunakan dalam PDP ni sangat penting kerana ia membantu untuk menyampaikan mesej tu dengan jelas, memastikan mesej tu sampai kepada murid. Okey, dan media yang dipilih tu mestilah bersesuaian dengan kebolehan murid. Seperti yang kita gunakan dalam Arifesh ni adalah menggunakan projektor LCD, dan bila guna projektor LCD ni confirm diorang tu akan rasa macam teruja, seronok, sebab lah sekarang ni dunia ni dah terdedah dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Jadi tidak kira umur, tidak kira lapisan umur, daripada kanak-kanak sampailah golongan dewasa, sudah terdedah dengan TMK ni. Okey, jadi yang seterusnya memilih bahan sumber pengajaran yang berpandukan kepada isi pelajaran dan maklumat pembelajaran. Okey, ini pastikan bila kita menggunakan bahan sesuai,
Jadi secara tidak langsung murid pun akan terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan slide yang seterusnya kita beralih kepada langkah pertama. Okey, jadi langkah pertama dalam RPH ni kita memperuntukkan masa selama 10 minit. Okey, yang pertama, guru memaparkan video bacaan surah. Okey, yang kedua, guru menerangkan kalimah yang susah daripada ayat. Murid berlatih menyebut kalimah dengan betul dan murid membuat latih tubi tentang soalan daripada surah tersebut. Okey, jadi EMK iaitu elemen monetas kurikulum dalam langkah pertama ni menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu menggunakan projektor LCD. Okey, dan kaedah yang digunakan adalah mendengar, melihat dan bersoal jawab. Okey, jadi kita lihat kepada EMK, elemen monetas kurikulum yang digunakan dalam langkah pertama ini adalah menggunakan TMK. Okey, jadi penerapan elemen TMK dalam PDP ni dapat memastikan murid dapat mengukuhkan lagi pengetahuan dan kemahiran mereka dan mendorong mereka untuk menjadi lebih kreatif dan malah menjadikan PDP itu lebih menarik dan menyeronokkan. Okey, jadi secara tidak langsung kita memang dah sebati dalam fikiran kita bahawa teknologi maklumat dan komunikasi ni sangat sesuai digunakan dalam proses PDP sebab dia yang paling penting sekali dapat menarik minat murid. Murid suka untuk belajar bila kita menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi. Okey, jadi perkaitan yang dapat saya kaitkan dengan model pengajaran ialah model Azure tu sangat bertepatan dengan set induksi dan juga langkah pertama yang dijalankan dalam RPH yang dilakukan ini. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Kita sambung pula kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Aiman Syakir bin Jailani. Jadi kita sudah melihat pembentangan daripada saudara Khairul berkaitan dengan subjek mata pelajaran iaitu Pendidikan Islam dalam bidang tilawatul Quran yang bertajuk Surah Al-Qari'ah, dan saudara Khairul juga telah menerangkan berkenaan tentang analisis pelajar, apa yang pelajar telah pelajari, pengalaman sedia ada, pengetahuan sedia ada, kemudian menyatakan pula objektif pembelajaran. Seterusnya kita lihat pula bagaimana saudara Amir telah menerangkan serba sedikit berkenaan tentang mukadimah, langkah-langkah mukadimah yang diperuntukkan selama 3 minit. Kemudian kita meneruskannya dengan set induksi iaitu selama 5 minit. Dan kemudian langkah 1 selama 20 minit. Dan saya akan membentangkan berkenaan tentang langkah kedua yang memperuntukkan selama 15 minit. Dan seterusnya langkah ketiga yang memperuntukkan 10 minit. Dan akhir sekali ialah penutup selama 7 minit. Dan jumlah masa yang diperuntukkan bagi sesi PDP yang ini adalah sebanyak 30 minit. Jadi seterusnya saya akan berkongsi berkenaan langkah yang kedua. Jadi yang telah anda lihat sedia maklum dalam slide tersebut, langkah yang kedua, guru meminta murid untuk menyebut ayat secara individu dan berkumpulan dengan bimbingan guru. Maksudnya di sini kita tengok bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru adalah kad ayat ataupun potongan ayat lah, kad ayat. Jadi guru akan memberikannya secara berkumpulan ataupun secara individu. Jadi sama ada satu kumpulan tu perlu membaca ayat tersebut ataupun setiap individu, setiap murid perlu ke hadapan dan membacakan, dan murid yang lain akan mengikutinya. Jadi murid diminta untuk membacakan ayat di hadapan kelas, diikuti oleh murid yang lain. Okey. Kat situ kita dapat lihat bahawa guru telah menggunakan bahan media dan bahan seperti kad ayat itu. Maksudnya guru menggunakan ayat Al-Quran itu kemudian dipecah-pecahkan dan diagih-agihkan ke setiap murid supaya mereka boleh mengambil peranan masing-masing untuk membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi betul lah bahawa guru itu telah mengikut kepada model Azure, iaitu pemilihan dan penggunaan media dan bahan selain daripada penggunaan projektor LCD. Jadi secara tidak langsung penglibatan murid, iaitu langkah dalam carta ahli model Azure, kita lihat penglibatan murid
dalam pembelajaran berlaku. Maksudnya kita dapat penerapan nilai, iaitu murid akan berani membaca dan berusaha bersungguh-sungguh untuk belajar membaca. Jadi kita dapat lihat juga bahawa strategi yang dilakukan dalam langkah kedua ini iaitu berpusatkan guru dan murid. Maksudnya guru pun mengambil peranan. Dalam masa yang sama, apabila murid itu membaca di hadapan kelas, guru akan membetulkan bacaan murid-murid yang membaca kat ayat tersebut. Seterusnya kita berinjak kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga pula sama juga, iaitu aktiviti main peranan ataupun aktiviti berkumpulan. Cuma dia berbeza dia punya aktivitinya lah. Jadi kita lihat di dalam slide tersebut, iaitu yang pertama, guru memberikan kotak pensel kepada murid untuk diberikan kepada rakan di sebelahnya, sambil murid lain membaca doa khatam Al-Quran, iaitu seperti konsep kerusi beracun. Kita lihat dalam program, kalau ada satu program menggunakan aktiviti kerusi beracun, individu yang join aktiviti tu akan dengar lagu dan dia akan pusing-pusing sekitar kerusi tu kan. Jadi bila lagu tu stop, maka siapa yang tak dapat duduk, dia yang kena keluar. Tapi dalam konsep yang ni, dimasukkan dalam konsep yang ni, kita lihat murid-murid lain dia akan membaca doa khatam Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana, sampai habis. Kemudian dalam masa yang sama, mereka akan passing kotak pensel tu, passing. Bila dah habis khatam Al-Quran tu, doa khatam Al-Quan tu, semua dah habis baca, maka murid yang dalam tangannya ada kotak pensel, murid tu dia akan dipilih untuk membaca surah Al-Qari'ah dengan bertajwid. Maksudnya murid tersebut perlu membaca secara penuh, baca dengan lancar dan bertajwid. Jika salah, guru tetap juga akan memperbetulkan bacaan yang salah. Kat sini kita lihat bila guru tu memperbetulkan bacaan yang salah, secara tidak langsung guru itu telah mempraktikkan model Ashur, iaitu dalam penilaian semula bahan. Jadi guru dapat lihatlah, rupa-rupanya media dan bahan yang aku gunakan sebentar tadi, ada sebahagian pelajar yang masih tidak mampu menguasai bacaan yang sebetulnya walaupun telah menggunakannya. Jadi guru dapat menilai dengan sesi soal jawab. Jadi kita lihat kat sini, bahan bantu mengajarnya juga ialah kotak pensel yang kita akan gunakan untuk murid-murid passing sebagai satu alat untuk macam itulah konsep kerusi beracun tu. Kemudian kita lihat strategi yang digunakan ialah strategi berpusatkan murid. Jadi murid-murid akan main peranan lah untuk sama-sama bermain dalam satu kumpulan, satu kelas. Jadi kaedah yang guru gunakan ialah sesi mendengar dan bersoal jawab. Okey, itu langkah yang ketiga. Seterusnya kita akan berinjak kepada langkah yang terakhir, iaitu bukan langkah yang terakhir, iaitu penutup. Okey, dalam penutup dia hanya memerlukan dalam 7 minit saja, tak lama, iaitu sebagai sesi muhasabah dan kita refresh balik apa yang telah dipelajari ketika waktu pembelajaran PDP yang sebentar tadi. Iaitu pertama sekali guru boleh melakukan bacaan Al-Quran secara beramai-ramai. Maksudnya guru dan murid pun terlibat. Maksudnya strategi itu berpusatkan murid dan guru secara tidak langsungnya. Kemudian guru akan menasihatkan, murid akan dinasihatkan oleh guru supaya membaca surah Al-Qari'ah secara berterusan, supaya apa yang telah dipelajari tu, apa yang makhraj yang telah dihajar, tajwid yang telah diperbetulkan oleh guru tu dipraktikkan oleh murid-muridnya agar dia akan berkekalan diingatan buat jangka masa yang lama. Okey, kaedah yang kita gunakan dalam penutup ni iaitu kaedah mendengar, iaitu sesi untuk murid-murid menilai semula muhasabah apa yang telah dipelajari. Penerapan nilai iaitu murid akan bekerjasama dan menghormati antara satu sama lain, iaitu mereka akan saling
memberi pandangan, lontar soalan dan sebagainya lah. Itulah penutupnya. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa guru secara tidak langsung telah mengaplikasikan model Ashworth daripada yang pertama, iaitu analisis murid. Ditanya murid telah belajar apa, kemudian lepas analisis murid nyatakan objektif, kemudian lepas nyatakan objektif maka guru boleh membuat pemilihan media dan bahan, kemudian penggunaan media dan bahan, melihat tempat yang mana yang sesuai untuk melakukan dan mengaplikasikan media dan bahan tersebut, seperti guru pergi ke makmal komputer ataupun pergi ke musola yang mempunyai tempat untuk pemasangan LCD dan ruang yang selesa untuk menggunakan bahan bantu mengajar seperti kotak pensel tadi tu kan, dan kad ayat memerlukan ruang yang luas dan selesa dan nyaman dan sebagainya. Kemudian penglibatan murid dalam pembelajaran, guru telah melibatkan murid secara tidak langsung dalam aktiviti-aktiviti yang dijalankan, dan seterusnya penilaian semula bahan, iaitu guru bersoal jawab dengan murid. Maksudnya macam memperbaiki bacaan-bacaan murid jika ada yang salah, dan jika murid ada soalan maka guru boleh menjawab lah. Jadi itu sahaja daripada kami. Segala salah dan silap maaf, harap dimaafkan. Hanya perkongsian. Jadi sekadar itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.